Bermula esok, kerajaan hanya membenarkan 10% pekerja peringkat pengurusan dan penyeliaan untuk berada di pejabat bagi kawasan yang dilaksanakan PKPB. Mereka yang terlibat dalam pentadbiran, perakaunan, keuangan, perundangan dan teknologi maklumat juga dihadkan bekerja selama 4 jam bermula 10 pagi hingga 2 petang dan 3 hari seminggu dan diwajibkan bekerja dari rumah selaras dengan arahan Majlis Keselamatan Negara MKN. Menurut Menteri Kanan Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, ia akan melibatkan lebih 776,000 pekerja pengurusan dan penyeliaan daripada 3.1 juta tenaga kerja berdaftar dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan pembinaan di Sabah, Labuan, Kuala Lumpur dan Selangor. Ujarnya syarikat-syarikat tidak perlu mengemukakan permohonan bagi tujuan ini. Majikan hanya perlu mengeluarkan surat pelepasan perjalanan bagi setiap kaki tangan yang dibenarkan bekerja sepanjang tempoh PKPB. Selain diminta menetapkan garis panduan bekerja dari rumah yang bersesuaian mengikut keperluan syarikat masing-masing. Kerajaan akan terus bekerjasama dengan pihak swasta dan industri dalam usaha untuk mempertingkatkan pelaksanaan amalan itu sebagai norma baru, selari dengan kecanggihan teknologi terkini dan aplikasi atas talian, serta meneruskan pemantauan dan penguatkuasaan yang tegas bagi memastikan pelaksanaan dan pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam kalangan pihak industri. Sementara itu, hanya maksimum 30% penjawat awam dikendaki hadir ke pejabat dalam tempoh PKPB. Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam JPA Tan Sri Muhammad Khairul Adi Abdul Rahman berkata, langkah itu bagi mengurangkan keberadaan dan pergerakan penjawat awam bagi mengekang penularan pandemik COVID-19 di Putrajaya, Labuan, Kuala Lumpur, Selangor dan Sabah. Arahan itu terkandung dalam surat perkeliling yang dimuat naik di Facebook JPA. Setiap ketua jabatan diminta memastikan kehadiran penjawat awam pada tahap 30% tanpa menjejaskan perkhidmatan asas sesuatu jabatan atau agensi. Bagaimanapun, arahan ini adalah terkecuali kepada penyampaian perkhidmatan penting yang ditentukan oleh ketua jabatan. Sehubungan itu, ketua jabatan diarah memastikan semua pegawai dan peringkat pengurusan dan pentadbiran yang tidak diperlukan berada di pejabat sepenuh masa dijadualkan supaya bekerja dari rumah. Semua aktiviti secara bersemuka seperti mesyuarat dan perbincangan juga tidak dibenarkan dan perlu diadakan secara dalam talian. Arahan bekerja dari rumah esok di kawasan dikenakan PKPB mendapat reaksi pelbagai daripada pemain industri. Ada yang bersetuju dan bersedia menjalankan amalan itu dan dianggap praktikal. Namun ada juga yang berpendapat ia akan menjejaskan operasi perniagaan dan merencatkan proses pemulihan syarikat. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC menganggap bekerja dari rumah adalah kemudahan bagi pekerja yang mampu mengurangkan kos operasi syarikat. Namun kerajaan disaran meminda Akta Perlindungan Sosial bagi memastikan hak dan kebajikan pekerja yang bertugas dari rumah dilindungi. Dan bagi pihak pekerja pula, bila dikatakan bekerja dari rumah secara tidak langsung, ia menentukan bahawa pekerja itu mendapat penjimatan di segi ekonomi kerana mereka boleh mengasuh anak mereka dan mereka juga boleh memantau suasana keadaan di rumah mereka tanpa mereka perlu menggajikan atau menghantar anak mereka ke tempat asuhan. Dalam nada berbeza, pemain industri pembinaan berpendapat arahan itu akan mengganggu operasi perniagaan dan menjejaskan produktiviti. Dari segi kewangan, memang kita tidak nafikan apabila ini berlanjutan akan menjadikan kos operasi akan lebih kerana contohnya bayaran ataupun klaim-klaim ataupun untuk di projek ni kita ada progress claim, monthly claim. Yang ni bukan hanya kewangan yang buat, yang QS yang kena ada, yang engineernya kena ada bersama-sama. Maknanya dalam construction dia berangkai, tidak hanya ada kewangan, maka tuntutan bayaran tu boleh dibuat. Pihak industri akan mematuhi sebaik mungkin dasar ini dan memahami tindakan dan tujuan kerajaan mengadakan dasar ini pada waktu ini di kawasan-kawasan PKPB yang telah ditetapkan. Tapi kita tidak dapat nafikan bahawa perjalanan bisnes dan syarikat
akan memang terganggu sedikit pada waktu ini. Dalam pada itu, Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia FMM bersedia menjalankan arahan itu dan bersetuju dengan kelonggaran diberikan. Namun, mahu penjelasan segera berkenaan kos ujian saringan dan pelaksanaannya. Bagaimanapun, pihak industri masih memerlukan penjelasan lanjut mengenai keperluan untuk melakukan ujian swab COVID-19. Sama ada ia perlu dilakukan untuk semua pekerja yang akan terus bekerja dari pejabat dan kilang, atau untuk pekerja dari zon merah sahaja, atau pekerja yang dikecualikan daripada bekerja dari rumah berdasarkan kelonggaran yang diberikan. Katanya kebimbangan juga timbul bahawa masa yang digunakan untuk ujian calik itu akan menjejaskan operasi dan pengeluaran industri pembuatan.